Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberi peluang untuk kita sama-sama berjumpa lagi dalam siri kali ini. Dan kali ini tajuk yang akan saya kemukakan kepada tuan-tuan adalah perbezaan di antara orang Melayu dengan orang Cina. Baiklah tuan-tuan, kalau kita cerita tentang perbezaan, apa yang ingin saya fokuskan kat sini ya, dalam siri kali ini ialah perbezaan sikap, kaedah dan cara orang Melayu dan orang Cina merancang kehidupan mereka. Secara umumnya berdasarkan kepada observation ataupun pemerhatian yang dibuat selama beberapa tahun ya, saya terlibat dalam perancangan kewangan Islam. Saya dapati bahawa rata-rata boleh dikatakan kalau kita cerita tentang perancangan kewangan Islam, orang-orang Cina jauh lebih hebat daripada orang Melayu dari sudut perancangan mereka. Sebagai contoh, kalau kita melihat dari sudut pengambilan perlindungan ya, ataupun protection ya, iaitu merupakan satu rukun yang paling penting ya dalam perancangan kewangan Islam, iaitu takaful ataupun insurans, maka kita dapati bahawa orang Cina dari sudut peratusannya adalah jauh lebih tinggi daripada orang Melayu. Orang Cina boleh dikatakan hampir 100% mempunyai perlindungan, bahkan bukan hanya satu, mungkin dua ataupun tiga ataupun lebih daripada itu. Ini menggambarkan kepada kita bahawa orang Cina sebenarnya jauh lebih advance. Orang Cina jauh lebih bersedia untuk menghadapi masa depan mereka berbanding dengan orang-orang Melayu. Itu satu perkara yang agak malang, yang merupakan satu fakta yang memang sukar untuk kita nafikan. Ya, kalau kita lihat, tanyalah di kalangan orang Melayu berapa ramai yang ada takaful, berapa ramai yang ada insurans. Jadi sebab itulah kita melihat ya, kalau orang Cina, walaupun kita lihat pada zahirnya kehidupan dia macam biasa saja, macam kita orang Melayu ya, tinggal di kampung dan sebagainya, tetapi kita lihat kemampuan mereka untuk menghantar anak-anak mereka belajar ke luar negeri contohnya adalah jauh lebih tinggi kemampuannya berbanding dengan orang Melayu. Orang Melayu ramai yang terkandas anak-anak mereka hanya kerana apa? Kerana ketidakmampuan mereka untuk memberikan perbelanjaan ataupun menampung perbelanjaan anak-anak mereka ataupun pelajaran anak-anak mereka. Walaupun anak-anak kadang-kadang kita dapati anak-anak orang Melayu bijak ya, tetapi oleh kerana tidak adanya kemampuan dari sudut perbelanjaan, maka itu menyebabkan anak-anak orang Melayu terkandas. Selain daripada itu, kalau kita cerita tentang rawatan, perubatan dan sebagainya, kita dapati juga orang-orang Cina ya, walaupun mereka juga dilihat dari sudut zahirnya sama lebih kurang dengan kita, tetapi apabila mereka membuat rawatan, mereka akan mendapat rawatan di hospital kelas 1 ya. Ini kenapa? Kerana mereka telah mempunyai persediaan yang rapi, yang mana segala pembelanjaan rawatan bukan ditanggung oleh mereka, bahkan oleh syarikat-syarikat insurans. Inilah kelebihan yang ada pada orang Cina yang sukar untuk kita temui di kalangan orang Melayu. Saya bukan nak merendah-rendahkan orang Melayu, kerana saya pun juga adalah orang Melayu, walaupun muka nampak lain sikit daripada orang Melayu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dari sudut yang lain pula, dari sudut persediaan untuk kehidupan masa depan yang lebih cemerlang ya, kita dapati bahawa orang Cina juga jauh lebih ke hadapan dengan kita. So itulah kita tidak heran ya, kenapa orang-orang Cina ini sebenarnya mereka lebih hebat dari sudut keuangan mereka, lebih hebat dan mantap dari sudut ekonomi mereka, kerana mereka memang merancang kehidupan mereka sejak daripada muda lagi. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin membuat satu perbezaan ataupun satu perbandingan ataupun satu tamsilan ya, perbezaan di antara orang-orang Melayu dengan orang Cina. Okey. Orang Cina, kalau sekiranya mereka menanam satu pokok, katalah mereka menanam satu pokok durian ya. Orang Cina mempunyai kesabaran yang tinggi dan mereka begitu serius untuk menjaga pokok durian ini, kerana apa yang ingin mereka kecapi daripada tanaman pokok durian ini adalah hasilnya, iaitu buahnya nanti. Walaupun tempoh untuk mengeluarkan hasil itu agak lama ya, dia terpaksa menanam biji benih durian tadi ya, di tanah yang paling subur, mempunyai menggunakan baja yang paling berkualiti ya, menjaga tanaman pokok durian ini
supaya jauh daripada musuh, menggunakan berbagai-bagai kaedah yang menjauhi daripada musuh, menjaga pokok ini supaya dia kekal dalam keadaan subur. Apabila buah dan hasil yang banyak, maka daripada situlah mereka ini mula mengecapi hasil daripada susah payah pengorbanan yang telah pun mereka lakukan dahulu. Ini bermaksud bahawa apabila mereka telah pun mencapai satu tahap ataupun dalam satu keadaan pokok ini telah pun menghasilkan buah, maka buah ini dapat dikecapi oleh mereka, dan bukan saja untuk makan tetapi juga mampu untuk dijual dan menghasilkan pendapatan yang berlebihan daripada apa yang pada asalnya mereka ingini. Jadi orang Melayu dia makan pokok. Kalau orang Cina boleh sabar dan tunggu sehingga lahirnya ataupun sehingga menghasilkan pokok itu, menghasilkan buahnya, baru dia makan buahnya, maka orang Melayu bukan. Orang Melayu bukan makan buah kerana orang Melayu tidak sabar. Orang Melayu lebih suka makan pokok daripada makan buah. Minta maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan, tapi itulah hakikatnya. Kalau kita lihat orang Melayu, bila mereka mula ke perniagaan, bila mendapat pinjaman daripada bank dan sebagai apa yang mereka beli dulu, mereka beli Mercedes, mereka beli BMW, kerana kononnya dengan ada kenderaan yang bagus itulah mereka barulah boleh menjalankan perniagaan. Tetapi itu semua adalah pembohongan semata-mata. Apa yang mereka buat tidak lain dan tidak bukan adalah hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka semata-mata. Jadi sampai setengah jalan perniagaan, lingkup modal yang sepatutnya digunakan untuk perniagaan, digunakan untuk membeli kereta-kereta mewah dan sebagainya, maka akhirnya perniagaan tidak menjadi dalam lingkup. Itulah nasib yang sering dialami oleh orang-orang Melayu. Tapi saya mengatakan demikian bukan semua orang-orang Melayu, tapi ramai orang-orang Melayu kita yang mempunyai sikap yang demikian. Mereka menggunakan gaji mereka itu untuk membeli barang-barang yang tidak begitu diperlukan. Berbanding dengan orang Cina. Orang Cina, gaji pertama kebanyakan mereka gunakan untuk menyimpan, mereka gunakan untuk mengambil insurans dan sebagainya bagi perlindungan masa depan mereka. Sedangkan orang Melayu lupa dan lalai serta lebih mementingkan kesenangan sementara dan gagal untuk merancang masa depan. Dengan sebab itulah kita orang Melayu tuan-tuan perlu melihat dan perlu belajar dan mengkaji bagaimana orang-orang Cina boleh maju dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.